Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam pendidikan, salam Malaysia Madani dan salam hukum kepaduan. Warga dewan sekalian, bersyukur kepada Allah SWT dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua. Bersama saya Muhammad Bashruddin Milatfi selaku moderator anda pada tengah hari. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, di sini saya akan menerangkan atau menceritakan sedikit tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan setiap individu tanpa mengira keupayaan atau keperluan khas mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Ini penting kerana ia mewujudkan masyarakat yang lebih saksama di mana semua individu dihormati dan diberi peluang yang adil untuk berkembang. Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan inklusif termasuk kekurangan sokongan dan sumber, kurangnya kesedaran dan pemahaman serta cabaran dalam mengadaptasi kurikulum dan kaedah pengajaran yang memenuhi keperluan pelajar yang berbeza. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang berdedikasi dan yang mempunyai kepakaran tentang pendidikan inklusif. Pada panel pertama, saya jemput Datuk Nik Muhammad Ikram bin Suhaimi selaku Menteri Pendidikan Malaysia. Datuk Nik Ikram. Panel yang kedua, Yang Berhormat ataupun YB Wan Khairuddin bin Wan Hussein selaku mantan Pengarah Pendidikan Inklusif dan PPKI daerah Kota Baru Kelantan, YB. Dan yang panel ketiga adalah Dr. Muhammad Hijaz bin Abdullah, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Pendidikan Inklusif di Universiti Malaysia Sabah. Doktor? Okey, alhamdulillah. Jadi pada tengah ini kita akan membincangkan tentang pendidikan inklusif, bagaimana peranannya terhadap pendidikan Malaysia dan apakah isu yang doktor ataupun panel-panel sekalian boleh kupaskan. Kita teruslah kepada panel yang pertama. Okey, panel yang pertama. Soalannya, apakah peranan bagi ibu bapa yang perlu mereka buat ataupun apa yang perlu mereka laksanakan untuk menjayakan program pendidikan inklusif? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua dari panel moderator. Terima kasih. Okey, jika kita berbicara mengenai pendidikan inklusif ini, sudah semestinya semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Tak kira cikgu ke, guru, ibu bapa, masyarakat dan sebagainya. Okey, bagi sudut pandang ibu bapa, antara peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam menjayakan pendidikan inklusif ini adalah dengan mewujudkan persefahaman sama guru. Kenapa persefahaman? Kerana dengan adanya persefahaman ini ia akan mewujudkan satu situasi yang baik, positif dalam menjayakan program ini. Contohnya, kita lihat ibu bapa ni, contoh dalam setelah guru mengajar tu, murid tu akan belajar di rumah kan dengan ibu bapa dia. Jadi ibu bapa tu perlu melaporkan apa yang perkembangan anak dia tu pada guru. Hal ini secara tak langsung memudahkan guru tu untuk menjalankan program, menjalankan aktiviti yang seterusnya. Jadi bagi isu yang kedua, bagi peranan yang kedua pula, kita lihat ibu bapa ni perlu melibatkan diri secara aktif bersama pihak sekolah. Contohnya dalam apa yang kita biasanya program yang melibatkan guru dan ibu bapa di sekolah ni, contohnya tidak IBG kan. Bila ibu bapa tu melibatkan diri dalam mesyuarat IBG dan sebagainya, itu akan
meningkatkanlah kejayaan ibu bapa terhadap guru sekarang. Maksudnya kerana ibu bapa ni yang pertama perlu ada persefahaman dengan guru, dan yang kedua ibu bapa perlu melibatkan diri dalam aktiviti ataupun apa-apa program lah di sekolah. Jadi dengan cara tu kita akan dapat meningkatkan secara tidak langsung kejayaan program pendidikan inklusif. Okey, terima kasih Datuk untuk panel pertama. Kita akan ke panel yang kedua, iaitu yang berhormat ataupun YB Wan Khairuddin. Soalannya, apakah peranan bagi guru atau pentadbir di sekolah secara langsung untuk menjayakan program pendidikan inklusif? Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada saudara pengurus majlis yang dihormati rakan-rakan panel saya sekalian. Okey. Sebelum kita cerita tentang peranan guru di sekolah, untuk pengetahuan semua, saya merupakan guru bekas, guru pendidikan inklusif. Seterusnya saya menjadi PK pendidikan khas di sekolah saya dahululah. Okey, peranan guru kita sebut satu dulu. Peranan guru yang pertama ialah dari aspek penyesuaian kurikulum, yang mana guru-guru ni dia perlu faham, dia perlu tahu, dia perlu baca tentang kurikulum pendidikan inklusif, apa yang dimahukan. Okey, kerana guru-guru perlu tahu ni untuk memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek. Contohnya dari segi peralatan, bahan-bahan ataupun sebagainya lah, perkara-perkara yang memudahkan pelajar-pelajar yang sedemikian. Kerana seperti kita tahu, pelajar-pelajar inklusif ni dia kan belajar dalam kelas yang sama dengan pelajar-pelajar biasa kan. Jadi guru-guru ni perlu beri tumpuan yang lebih, memberikan tumpuan yang lebih, berikan bahan-bahan yang sesuai untuk pelajar biasa dengan pelajar inklusif untuk gunakan. Okey. Seterusnya, peranan guru yang kedua adalah dalam aspek strategi pengajaran. Okey, dalam aspek strategi pengajaran ni, guru-guru perlulah menggunakan strategi pengajaran yang berbeza-beza. Kenapa perlu berbeza-beza? Kerana dengan strategi itu kita dapat menarik minat pelajar inklusif itu. Contohnya pelajar tu slow. Kalau kita buat dengan cara guna strategi bermain, mungkin dia akan seronok dengan cara yang tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kepada peranan sekolah, peranan pentadbir. Okey, peranan sekolah yang pertama adalah sekolah ni perlu menyediakan latihan yang khusus kepada guru-guru pendidikan inklusif. Kerana kalau guru-guru yang baru masuk, yang baru setahun jagung, tak reti lagi nak mengurus pelajar-pelajar inklusif ni, mereka perlukan bimbingan ataupun latihan ataupun kursus dan sebagainya lah. Okey, jadi sekarang itu sajalah daripada saya. Okey, itu adalah pandangan daripada YB berkaitan dengan apakah peranan bagi pihak guru dengan pentadbir. Seperti mana yang panel beritahu tadi, yang pertama perlu tahulah kurikulum yang perlu digunakan, dan yang kedua bagaimana strategi pengajaran yang perlu digunakan yang memerlukan kaedah yang berbeza-beza. Dan bagi pihak pentadbir pula perlu menyediakan kursus yang khaslah bagi memastikan guru
pendidikan inklusif ni ataupun PKKAS ni bersedia. Betul benar? Betul. Okey. Itu adalah pandangan daripada panel kita atau YB kita. Seterusnya kita pergi kepada Dr. Hijaz. Soalannya, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan ataupun NGO untuk menjayakan program pendidikan inklusif? Silakan Dr. Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis. Jadi sebelum saya membuka bicara, saya ingin membacakan pantun sebelum memulakan bicara saya lah. Jadi pantunnya berbunyi: melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Jadi saya sangat-sangat mengucapkan terima kasihlah kepada majlis kerana sudi menjemput saya. Walaupun umur saya hampir 53 ya tahun ni, tapi saya masih bersyukurlah kerana masih dijemput untuk memberikan ilmu dan dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Jadi berkenaan dengan soalan yang ditujukan kepada saya, apakah peranan kerajaan atau NGO lah dalam pendidikan inklusif ini? Okey, jadi saya mulakan dengan peranan kerajaan dululah. Tidak asing lagi, kalau dari segi peranan kerajaan tentulah berkait rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Jadi apakah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia ini dalam pendidikan inklusif di negara kita ini? Okey, jadi antaranya adalah memerhati dan memelihara perkembangan program pendidikan inklusif. Hal ini selari dengan Pelan Pembangunan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu pendidikan khas ini perlu diberi penekanan diambil berat oleh semua pihak kerana pendidikan itu merupakan hak asasi untuk setiap manusia. Jadi setiap manusia itu berhak untuk mendapat pendidikan, sama ada kanak-kanak yang normal ataupun yang mengalami masalah-masalah yang membawa mereka kepada pendidikan inklusif inilah. Itu antara salah satunya. Dan yang kedua, seterusnya, apakah peranan pendidikan Malaysia ini? Adalah mewujudkan tenaga-tenaga pakar dalam pendidikan inklusif. Contoh yang paling dekat yang boleh saya ambil adalah adanya IPG kampus ilmu khas yang melatih bakal-bakal guru untuk mengajar murid-murid berkeperluan khas di sekolah apabila mereka posting apabila habis tamat tempoh pengajaran di institut mereka lah. Seterusnya juga peranan NGO dalam pendidikan inklusif ini adalah, contoh yang boleh saya ambil adalah program Altesh, yang itu memberi kesedaran kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka menghantar anak-anak mereka yang mengalami masalah pembelajaran seperti autism atau ADHD itu ke sekolah, kerana murid-murid seperti ini sedar atau tidak sedar mereka boleh ada segelintir daripada mereka sebenarnya mereka bijak, tapi mereka ada masalah kesihatan yang mendorong mereka untuk sukar belajar dengan murid-murid yang biasa. Jadi dengan adanya program Altesh ini, dia mampu meyakinkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dan ada lagi satu, saya terlalu di akaun TikTok saya sendirilah. Walaupun saya macam ni, saya masih lagi melayan TikTok. Saya juga ada akaun TikTok saya sendiri. Okey. Macam yang saya tengok TikTok, adanya program baru yang saya baru dengar, iaitu EIP singkatannya, atau nama panjangnya Early Intervention Program, di mana
terdapat di Selangor, Perak dan macam-macam lagi lah. Iaitu program ini dia menekankan kemahiran 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis. Ini penting supaya mereka tu, kanak-kanak yang autism itu, mereka dapat menguasai kemahiran 3M ni sebelum mereka masuk ke alam persekolahan untuk belajar dengan murid-murid habis perdana. Jadi perkara ini baguslah pada pandangan mata saya, kerana dia mencetuskan kesedaran kepada masyarakat dan juga pihak-pihak NGO memainkan peranan mereka untuk membantu kanak-kanak yang autism atau sebagainya untuk belajar sebelum mereka memasuki alam persekolahan bersama murid-murid arus perdana. Jadi itu sajalah untuk komen saya, itu sajalah untuk pendapat saya tentang peranan kerajaan dan bukan kerajaan. Terima kasih doktor. Apa yang saya boleh kupaskan, yang pertama, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap pendidikan inklusif, dan yang kedua, menyediakan tenaga pengajar seperti yang dibuat di IPG Ilmu Khas. Bagi peranan NGO, kita perlu sediakan bagi outlet lah, bagi persediaan medical lah untuk anak-anak ni bersedia. Dan yang terakhir, NGO ni juga boleh buat macam yang doktor tengok TikTok tadi lah. Saya pun tak TikTok, doktor tengok, alhamdulillah lah. Program apa tadi? EIP doktor? EIP, Early Intervention Program. Okey, alhamdulillah. Itulah peranan-peranan daripada kerajaan dan NGO untuk kita menjayakan program pendidikan inklusif. Dan untuk round yang pertama ni kita sudah selesai menceritakan apakah peranan-peranan tadi. Yang pertama ibu bapa, yang kedua peranan pihak sekolah, dan yang ketiga adalah peranan pihak kerajaan dan NGO. Seterusnya kita sambung kepada round yang kedua. Secara generalnya, apakah isu ataupun masalah yang timbul bagi peranan-peranan yang telah panel kita kupaskan tadi? Kita terus kepada panel pertama, apakah isu bagi ibu bapa menjayakan program? Sudah semestinya kalau kita cakap tentang program pendidikan inklusif ni, kita tak dapat lari daripada isu ataupun cabaran yang berlaku. Jadi kalau boleh saya ringkaskan di sini, bagi isu dan cabaran yang muncul dan bagi pihak ibu bapa ni, saya bahagikan kepada dua, iaitu dari perspektif ibu bapa bagi murid berkeperluan khas dan murid bukan berkeperluan khas. Yang pertama kita tengok bagi ibu bapa murid berkeperluan khas. Okey, yang pertama, kebanyakan ibu bapa murid berkeperluan, murid saya ringkaskan MBK lah. Kebanyakan ibu bapa bagi murid MBK ni berasa kurang yakin dengan guru-guru yang akan mengajar anak-anak mereka ni, kerana mereka akan fikir mungkin guru-guru ni tak ada tauliah dan sebagainya. Bagi ibu bapa murid biasa pula, kita akan tengok mungkin mereka khawatir ataupun risau kalau anak-anak mereka, murid-murid biasa ni dikasari oleh murid-murid MBK. Macam kita tahu kan, murid MBK ni susah sikit nak dikawal, mungkin risau. Jadi sebenarnya perkara-perkara macam ni tak wajar lah wujud bagi pandangan ibu bapa. Sebab sebagaimana yang Dr. Ichas beritahu tadi, bagi pihak kerajaan ni kita sudah wujudkan IPG. IPG ni bagi berlatih guru-guru, inilah bagi persediaan. Contohnya kita dapat lihat dari IPG yang Dr. bercontoh tadi, IPG Ilmu Khas. Mereka sudah semestinya terlatih untuk mengendalikan, untuk mengawal kelas bagi murid-murid berkeperluan khas. Jadi sepatutnya benda-benda macam ni tak perlu jadi isu. Guru perlu beri, murid, ibu bapa perlu beri kepercayaan kepada guru. Tapi pada bagaimanapun, pihak-pihak berwajib perlulah bertanggungjawab bagi memberi kesedaran pada ibu bapa murid-murid MBK ni, dan juga ibu bapa bagi bukan murid MBK, bagi menyebarkan pengetahuan kepada mereka bahawa program pendidikan inklusif ni sebenarnya boleh mendatangkan impak yang positif bagi dunia pendidikan kita.
ibu bapa dia tidak yakin dengan kelebihan ataupun ilmu daripada guru untuk handle ataupun untuk aturkan macam mana cara kelas yang ada pelajar pendidikan inklusif ni lah. Yang kedua, murid yang ibu bapa dia yang anaknya tidak ada bukan yang berpeluang khas, dia risau takut yang pendidikan inklusif ni akan mengganggu lah proses pembelajaran pendidikan. Okay. Tapi Datuk dah bagi tahu tadi, kita tak perlu risau. Kita dah ada tenaga pengajar yang kata berpengalaman sebab dah dididik daripada pusat pengajian PPG tadi untuk handle masalah ni lah di situasi. Jadi ibu bapa tidak perlu takut hantarlah anak-anak anda ke sekolah yang ada pendidikan inklusif. Kita pergi kepada isu yang kedua, iaitu isu pihak sekolah. Bagaimana Pak Ibi? Okey, kalau sebut tentang isu guru dalam pendidikan inklusif, teringat saya satu video TikTok bila disebut TikTok tadi, saya teringat satu video TikTok yang mana ada seorang guru praktikal. Guru praktikal tu dia mengajar. Nama TikTok dia tu Hijaz juga rasa, sama macam doktor. Student dia dalam kelas, saya tengok video tu lah. Student dia dalam kelas, dia tengah mengajar. Dua orang budak pendidikan khas dalam kelas dia. Satu tu pergi berlari dekat belakang. Satu lagi duduk atas meja, berdiri berlompat-lompat atas meja, macam-macam. Jadi isu dia kat sini adalah kurangnya latihan dari segi kawalan kelas ataupun dari segi mengawal disiplin pelajar-pelajar yang sedemikian di dalam kelas. Jadi untuk menangani isu yang dihadapi tersebut, untuk menangani masalah disiplin pelajar yang pendidikan inklusif dalam kelas ni, guru tu perlu menyediakan bahan yang menarik. Bahan yang menarik. Yang kedua, rancangan pendidikan individu. Kalau pelajar-pelajar yang adanya pelajar khas dalam kelas, kita kena sediakan rancangan pendidikan individu. Jadi itulah tanggungjawab guru-guru tersebut. Jadinya pihak-pihak sekolah ataupun ibu bapa perlulah beri sokongan kepada guru-guru ni. Sebabnya kalau tak ada sokongan, macam mana guru-guru ni nak kena mengawal emosi dia, mengawal emosi. Kerana budak-budak inklusif ni bukannya mudah nak bukannya mudah nak dikawal. Dia satu cabaran yang besar. Jadi perlunya latihan yang mencukupi dalam diri seorang guru. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih Pak Ibi. Berkaitan dengan isu daripada pihak guru ni kurangnya kata kemahiran mengawal kelas. Jadi daripada pihak pentadbir yang mana tengok program kita pada hari ini, pesanannya sediakanlah satu kursus khas untuk memastikan guru kita ni sentiasa bersedia untuk mengawal pendidikan inklusif. Yang terakhir panel kita, Doktor, apakah isu yang dihadapi oleh kerajaan ataupun NGO dalam menjaga program? Berkenaan dengan soalan yang ditujukan kepada saya, isu cabaran pihak kerajaan untuk pendidikan inklusif ini. Terlebih dahulu saya akan membacakan tentang Belanjawan 2024 kepada pendidikan inklusif. Okey, menurut Fadlina Siddiq menerusi berita harian Oktober 2023, beliau mengatakan sebanyak 180 juta dibelanjakan dalam Belanjawan 2024, tujuan untuk membina 18 blok bangunan baharu pendidikan khas dan juga 30 juta untuk membekalkan peralatan serta kemudahan sokongan kepada orang kurang upaya di sekolah, atau sekarang kita panggil
panggil murid MBK lah, murid keperluan khas. Okey, kalau saya nak cerita tentang belanjawan, maybe mungkin cukup lah dengan apa yang tertera dalam belanjawan 2024 kepada pendidikan inklusif. Tetapi apa yang saya pandang tentang cabaran pihak kerajaan dalam pendidikan inklusif ini adalah kurangnya program-program yang dilaksanakan tentang pendidikan inklusif ini. Sebab saya sebagai pensyarah di UMS, saya sendiri melihat di Sabah ini kurangnya program-program pendidikan inklusif ini membuatkan tenaga pengajar ataupun mudah saya panggil guru-guru sekolah, mereka kurang pengetahuan untuk mendidik murid-murid MBK ini dengan baik semasa di dalam kelas. Tapi saya juga turut memujilah ada pada hari Sabtu ini terdapat program di perpustakaan daerah Tawau tentang tentang pendidikan inklusif ini. Jadi saya menjemputlah para penonton untuk menghadiri majlis tersebut. Tetapi walaupun ada, saya mahu menyatakan bahawa kurang di program-program seperti itu. Pada pihak NGO pula, saya berpendapat bahawa mereka ini kurangnya dana untuk melaksanakan program atau mewujudkan lebih banyak pusat-pusat pendidikan inklusif ini. Sebab seperti yang kita tahulah, untuk mewujudkan pusat-pusat pendidikan inklusif ini seperti yang EIP saya cakap tadi, bukannya murah. Dia memerlukan kos yang tinggi sebab semestinya menjaga murid-murid MBK ini memerlukan dana yang lebih tinggi untuk memastikan kawasan pembelajaran itu selamat daripada sebarang risiko. Sebab kita tahu mereka agak berbeza daripada murid-murid biasa. Jadi kita memerlukan prosedur keselamatan yang lebih tinggi lah daripada murid biasa, supaya apabila mereka belajar atau bermain, mereka selamat daripada berbagai risiko yang kita tak jangka. Sebab saya pasti ibu bapa pun mahukan keselamatan untuk anak-anak mereka semasa belajar tu. Jadi itu sajalah apa yang saya boleh kupaskan dekat sini. Saya kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Sangat menarik isu yang diutarakan. Yang pertama bagi pihak kerajaan, isu yang kerajaan yang mereka hadapi adalah yang pertama tadi, kekurangan program berkaitan dengan inklusif, yang memberi kesan yang negatif lah kepada pendidikan inklusif untuk daerah Tawau, Sabah ni, Sabah. Dan yang kedua adalah bagi NGO, kekurangan dana bagi memastikan infrastruktur dan kemudahan itu disediakan mengikut keselesaan yang mencukupi. Okey, tamat sudahlah kita punya round kedua bagi forum kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua panel kerana sanggup turun padang untuk kita sama-sama kupaskan apa isunya pada hari ini, iaitu pendidikan inklusif. Okay. Semoga apa yang dikupaskan ini dapat memberi manfaatlah kepada penonton. Betul kan kita? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Setakat itu sahaja daripada kami. Maaf jika ada tersalah bahasa, tersilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, terakhir. Assalamualaikum. Panas sobat, saya ngojek.